Apa nuzul Quran? Bakal ada. Pengertian nuzul Al-Quran. Terdapat beberapa lapas dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kalimah nuzul. Antaranya perkataan nazala. Sekadar dari segi bahasa. Dari Quran disebut nazala. Nazala bihi ruhul amin. Ia dibawa turun oleh ruhul amin, iaitu Jibril. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 193. Perkataan unzila daripada nazala tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Perkataan nazzala. Nazzala. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan kebenaran. Walaupun perkataan berbeza, semuanya membawa maksud dan makna penurunan Al-Quran. Dari segi bahasa nuzul, ialah turun daripada tempat tinggi. Nazar tu, makna Quran ini dia turun daripada tempat yang tinggi. Maksud sebenar ialah secara majas. Majas mana simbolik. Kita pernah dengar istilah majazi. Simbolik. Bukan sepotong daripada orang tu, daripada tingkat atas ke turun bawah. Tapi turun kita seru kepada Allah macam mana Tuhan tu. Sebab dalam Quran Tuhan sebut tu. Dan Tuhan kata tu, unzila fi syahrul Ramadan alladzi unzila fi min al-Quran. Jadi kalau disebut Quran tu belah mana turun, itu kita ikut simbol. Ya. Dari segi istilah nuzul, Al-Quran ialah penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara sekaligus, dan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW melalui perkataan Jibril secara berasur-asur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Cara nuzul Al-Quran, kita tengok lagu mana cara itu. Cara penurunan Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama dapat dibagikan kepada dua. Ada dua kan? Nuzul jumlatan. Apa makna jumlatan? Penurunan sekaligus. Dan nuzul munajjaman, penurunan berasur-asur. Ada dua-duanya ni nuzul. Nuzul sekaligus, nuzul berasur-asur. Kita katakan penurunan sekaligus, jumlah. Penurunan sekaligus pula terbahagi pada dua tahap, iaitu tahap pertama. Dia pecah pula. Al-Quran diturunkan daripada Allah SWT ke Lauh Mahfuz. Yang disebutkan lagi. Yang kita bincang baru ni daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia lah. Okay? Kita panggil nuzul Al-Quran diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Daripada langit dunia lah turun berasur-asur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia daripada Lauh Mahfuz tu dari Tuhan pun turun. Berdapat dunia. Dia berdalil kepada bal huwa Quran majid fi lauhin mahfuz. Bahkan Al-Quran yang tinggi kemuliaannya berada di Lauh Mahfuz. Mengenai kedudukan dan keadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz, para ahli tafsir tidak menemui dalil untuk menjelaskan hakikat bagaimana kedudukan sebenar Al-Quran berada di situ, berapa lama dan bila dia mula berada. Allah tak payah bincang. Dalam agama ni kalau tidak ada dalil hadis riwayat, tak sedut melebih, tak sedut perhatian kita ada. Kalau ada jumpa orang buat dia mula-mula bila Tuhan tu letak Quran di Lauh Mahfuz, nak boleh turun ke langit dunia tu. Berapa ratus ribu tahun dulu situ, tak salah. Pasal tak ada. Ada tu dia panggil Quran, ketua Islam di suku. Pas kau ke suku tengok film benda baru. Mula dia rekod. Rumah hakikat. Jadi dia kata sini tak jumpa dalil. Akhirnya kita sejuk alaja. Tahap kedua, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah di langit dunia. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kita baca soal. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada suatu malam Al-Qadar. Selagi inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada satu malam yang diberkati. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Inilah tiga ayat yang menunjukkan bahawa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Berlaku pada bulan Ramadan.
Tak takwil sebab jelas dia Quran goyang. Bulan Ramadan dia kata. Kalau lagu-lagu tak tengok hadis dah. Dia Quran goyang jelas tak? Namun cari hadis kat tunggu bulan lain. Tak ada. Ada. Ketiga-tiga ayat tersebut menyatakan tentang penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar, malam diberkati, dan pada bulan Ramadan. Para ulama berselisih pendapat mengenai penurunan Al-Quran. Ada 3 pendapat. Tapi mana Tuhan awalnya penurunan Al-Quran ini? Pendapat pertama, pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Abbas dan majoriti ulama, di mana penurunan Al-Quran berlaku sekaligus ke Baitul Izzah. Lagu mana dia kata Quran itu daripada Lauh Mahfuz nak turun ke Baitul Izzah? Dia kata turun sekaligus pada malam yang diberkati dan malam kemuliaan, itu pada malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berdekat-dekat selama hampir 23 tahun. Kalau kita nak faham ini, ini pendapat utama. Duduk di Lauh Mahfuz ayat turun ke langit dunia, Baitul Izzah. Ingat Baitul Izzah ialah langit dunia dah. Sekaligus contoh pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar. Dan daripada pada malam Al-Qadar, dia diturun kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berasu-asu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan ni tak apa kata tak? Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kalau kita fikirkan di Lauh Mahfuz tu daripada Tuhan dulu. Allah tidak mustahil tak? Kita start daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baik. Ibnu Abbas berdalilkan kepada firman Allah wa Quran farraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami Allah bahagikan dia supaya engkau Muhammad membacanya kepada manusia dengan lambat tenang, dan kami menurunkan yang berasu-asu. Serta hadis Nabi, unzil al-Quran fi lailatul qadr fi syahr Ramadan ila sama'i dunya jumlatan wahidatan thumma unzila nujuman. Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia secara sekaligus, kemudian diturunkan secara berasu-asu. Ini hadis At-Tabarani. Tadi kita belajar hadis Tabarani. Ini pendapat kedua. Masa ini pendapat pertama lagu itu. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh ulama hadis dan fiqh dalam kalangan tabi'in, seperti salah seorang guru Imam Abu Hanifah, iaitu Amir bin Syarahil, yang terkenal dengan panggilan Asy-Sya'bi. Pendapat Sya'bi dia kata lagu mana cara Quran itu? Asy-Sya'bi berpendapat apa yang dimaksudkan dengan penurunan Al-Quran ialah permulaan turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah pada malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Kemudian ia diturunkan secara berasu-asu hampir selama 23 tahun. Justru Asy-Sya'bi berpendapat penurunan Al-Quran pada hakikatnya ialah dalam satu bentuk sahaja, iaitu secara berperingkat-peringkat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi hari mana? Saya buat raja juga. Asy-Sya'bi dia kata lagi ni. Daripada Lauh Mahfuz tu direct, tak ada ke langit dunia. Tu ke langit. Lepas tu kau sebut turun pada bulan Ramadan adalah Qadar ni tak? Dia kata wahyu pertama. Wahyu pertama Iqra tu turun pada bulan Ramadan, malam Al-Qadar. Lepas tu kau lain tak? Berasu-asu. Ini pendapat Asy-Sya'bi. Siapa dia Asy-Sya'bi itu guru kepada Imam Hanafi. Faham? Tak ada lagi dunia mana. Daripada Lauh Mahfuz dia ada Nabi. Lepas tu inna anzalna untuk Iqra. So, lepas tu mari ayat lain tak ada dah. Tak ada bulan Ramadan kan? Dah. Boleh terima ke? Nanti dah ditengok. Tak ada lah boleh terima. Nak kalau tak boleh terima pun ramah kan? Tengok je. Tengok je. Nama lagi mazhab. Sedap pada dia. Dia kata berlaku lah. Jadi maknanya yang disebutnya Lailatul Qadar kata wahyu pertama dia. Okey. Ini pendapat ketiga. Pendapat ini ialah ijtihad para ulama tafsir. Kau pandai ulama tafsir. Mereka berpendapat penurunan Al-Quran ke langit dunia berlaku selama hampir 23 tahun pada malam Al-Qadar. Lantaran itu setiap malam Al-Qadar Allah menentukan jumlah tertentu daripada Al-Quran untuk diturunkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun tersebut. Ada bunyi
dia kira ni. Setiap tahun Tuhan waktu, bukan sekaligus. Suruh pendapat pertama tadi. Daripada dulu mampu nak tunggu ke langit dunia tu, dia kata dia tunggu seumur. Dia tunggu sekaligus setiap tahun. Setiap tahun buat tunggu tu, setiap malam Al-Qadar, kayak malam dia tersambut, dia cari dalam Al-Qadar. Malam tu dia kata Tuhan buat turun daripada dulu mampu ke langit dunia. Lepas tu dia buat turun kepada Nabi kita tu berasu-asu mengikut jumlah untuk tahun berkenaan. Katakan tahun ni nak buat turun, dia ni macam ni lebih kurang bajet belajar. Katakan tahun ni Nabi nak terima 100 ayat. Tak. Jadi pada malam kata pada nanti kau malam pada Tuhan buat turun daripada lemah buat turun 100 ayat duduk dalam tu ni. Lepas tu ada becek Nabi. Tahun depan buat turun 100 pun. Dia kira orang ni penutup yang bajet setiap tahun. Ni dia bila dia terfikir untuk tengok orang belajar apa yang kat tau. Apa dah buat? Selalu kau dah balik ha. Ni pakai aku ada. Kita nak hitam Kita bisa tengok. Kita boleh tahu lagu ni ulama memikir, ulama pun dia masing-masing fikir. Betul lah kita yang tahu rumus yang pendapat yang tepat dia ku yang pendapat pertama tadi Ibn Abbas. Orang kaya sama dengan Ibn Abbas. Kan sebaik tu kita di rumah tak? Dia bilang, bukan. Kalau ada rumah tu dia sana. Tak ada. Sebab tak ada. Tak berani nak sebut bila hadis tak ada. Jadi kata baik tu kita tu rumah. Dia sebut. Dia kata mana? Baitul Izzah. Ini rumah. Belah mana rumah? Bila rumah lah mana rumah tu Allah ada. Tapi bila dia sebut Baitul Izzah, Baitul Izzah. Kata kalau ada rumah yang terang seperti itu. Tak ada sampai siapa lagi. Oh kita nampak ada tak? Lain dunia ni kita nampak kan? Dia tanya dunia betul tahu kan? Tak tahu mana. Penurunan berasu-asu menejam di bawah sampai. Selepas Al-Quran diturunkan sekaligus ke Lauh Mahfuz, kemudian sekaligus juga diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia. Selepas itulah ia diturunkan dari Baitul Izzah secara berasu-asu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang berkaitan dengannya, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika nulli mutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu sekali kepadanya Muhammad semuanya sekaligus? Demikianlah kerana kami Allah hendak menetapkan hatimu wahai Muhammad dengannya Al-Quran, dan kami menyatakan bacaannya secara teratur satu persatu. Penurunan secara berasu-asu ini bermula dari 17 Ramadan tahun ke-12 sebelum hijrah ke Bukhara hinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memula situ. Tentang tempoh masa penurunan ini, para ulama berbeza pendapat seperti berikut. Setengah ulama mengatakan penurunan Al-Quran secara berasu-asu kepada Nabi masa 20 tahun. Al-Khudari pula berpendapat tempoh masanya 22 tahun 2 bulan 22 hari bermula 17 Ramadan tahun ke-12 sebelum hijrah hingga wahyu terakhir pada 9 Zulhijjah tahun 10 hijrah. Ini oleh pakar pendapat Al-Khudari tepat ni. Pendapat lain mengatakan 23 tahun. Ada pendapat mengatakan 25 tahun. Mungkinlah. Pendapat kedua dikira lebih tepat. Hari 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan penurunan Al-Quran secara berasu-asu mempunyai hikmah tertentu untuk memudahkan Nabi menghafal dan memahaminya. Memanglah ada asbabun nuzul Al-Quran supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gembira dan terhibur serta merasa happy kepada Allah. Baginda juga merasa dirinya sentiasa mendapat perhatian dengan kedatangan Jibril. Nampak? Sehingga ada disebutkan Nabi bila lama tak turun wahyu Nabi gelisah. Maknanya seolah-olah macam Tuhan membiarkan dia. Jadi maknanya dia ada semua. Nabi boleh ambil kekuatan semua. Dan Jibril mana semua. Memberi kemudahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu kepada umatnya yang kebanyakan waktu itu tidak tahu membaca dan menulis. Ini dia jalan umat bapa berasu-asu. Membasmi dan memperbetulkan adat tradisi bangsa Arab yang telah sebati dengan kehidupan mereka secara berasu-asu dan perlahan. Seluruh
Itu menemui hukum, cara nak tarbiyah masyarakat. Untuk membezakan kemuliaan kitab dengan Nabi-Nabi terdahulu yang diturunkan kitab secara sekaligus. Contohnya Nabi Musa AS menerima kitab Taurat secara sekaligus. Tunggu sekaligus kitab Taurat. Dan yang ke untuk menyesuaikan dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepada baginda. Contohnya jawab tentang anak bulan, di mana jawapan yang melalui perantara bila masyarakat Arab boleh tanya harunya nak tu ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad mengenai anak-anak bulan. Katakanlah peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu untuk urusan manusia dan urusan haji. Untuk meneguhkan hati Rasulullah dalam menghadapi berbagai ujian dan rintangan dalam berdakwah sebagai firman Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan rasul-rasul. Habis itu. Itulah dia sebab-sebab. Jadi kita nak bicara ayat pertama dan ayat terakhir diturunkan. Mudah balik kita ayat bicara baca. Ayat pertama diturunkan. Ulama selisih semua berselisih pendapat tentang ayat pertama diturunkan. Jadi kalau satu pendapat dulu ada pendapat lain. Mana Al-Qattan di dalam kitabnya Mabahith fi Ulumul Quran telah menyatakan terdapat 4 pendapat ulama tentang ayat pertama diturunkan sebagaimana berikut. Ada 4 pendapat. Pendapat pertama, ayat pertama diturunkan ialah ayat 1 hingga 5 surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 'allamal insana ma lam ya'lam. Mana kita terima sama dah? Ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat. Ayat terjemahan, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk dan menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, Dia yang mengajar manusia melalui pena, Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Pendapat ini berdalilkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia ada dalil dia. Ini dalil dia. Hadis dia aja juga. Hadis ini awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi al-ru'ya as-salihah bin-nawm. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaq as-subhi thumma hubbiba ilayhi al-khala'. Wa kana yakhlu bi ghar al-khira' fayatahannath fihi wa huwa at-ta'abbud al-layali ذوات العدد قبل أن ينسع إلى أهله ويتزوج لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد وصوره ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mimpi yang benar dalam diri. Dia tidak cerita, dia mimpi, Nabi itu mimpi itu. Setiap kali mimpi bagi dia melihat apa yang datang ialah bagaikan cahaya yang terang di pagi hari. Dia mimpi dan itu sama kan? Jadi kemudian baginda gemar mengasingkan diri dan dia pergi ke Gua Hira untuk bertahanus beberapa malam dengan membawa bekalan. Bukan syariat tak tubik lagi tak? Tak lagi syariat ke mana cara. Jadi tiba-tiba hasil daripada mimpi itu dan tu ada Nabi yang berasa nak mengasingkan diri, nak bercantum.
Jadi dia pergi, dia cari paksa dia jumpa guru dia. Itu makna dia segi wahyu kan. Guru kita dia jadi pun dia bawa bekal dia. Jadi isteri dia pula tak ada kata usul esok malam kita buat gabung tengok tak. Jadi mana bisa aku ni nak pulang kau ni nak buat pulang kau dah sekali makan ni pun gila dia bawa tu. Kemudian dia kembali ke habis bekal dia klik. Kali dia pun membekalkan makan dia seperti biasa. Oleh kata dulu macam Nabi Nabi tak apa je lah. Sehinggalah akhirnya datanglah kebenaran kepadanya ketika dia berada di Qahirah. Mereka Jibril datang kepadanya seraya berkata, bacalah. Kita dengar seorang hadis. Rasulullah menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu Jibril meraku dan memelukku sehingga aku merasa terpayakan. Oleh kerana kita kata, oh apa nyedakak dia tu. Tunggu Jibril itu dia berubah jadi manusia. Kalau mari dengar apa ni, dengan wajib jadi asap, dia pakai bubuh besar. Dia bubuh tu mau juga dia dakak tu jadi payung. Kemudian dia melepaskanku. Lalu katanya, bacalah. Aku menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu dia merangkul dan memelukku untuk kali kedua sehingga aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepaskanku lalu katanya, bacalah. Aku menjawab, aku tidak tahu membaca. Lalu dia merangkul dan memelukku untuk kali ketiga hingga aku merasa kepayahan. Kemudian dia melepaskanku lalu katanya, ada orang bicara, apa hikmah tu kan? Dia Jibril waktu itu. Dan dia takut dia suka mau dilakak. Siapa bohong dilakak ke dakak main-main. Normal. Lepas kau dakak pun lah. Tak ada dengar kan? Ada orang apa tujuan? Tu yang buat lagu. Sampai jadi buat Nabi rasa. Kemudian dia melepaskan lalu katanya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan segala makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuah darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Dia yang mengajar manusia melalui pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Itu ayat. Jadi pendapat pertama ini merupakan pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat. Ia disokong oleh Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu pendapat pertama dah. Kita terima pendapat pertama. Pendapat kedua, dia kata ayat pertama diturunkan ialah permulaan surah Al-Muddathir. Pendapat ini berdasarkan hadis. Qala Abu Salamah sa'altu Jabir an Abdullah al-Quran unzila awal faqala ya ayyuhal muddathir faqultu ulibtu annahu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq faqala la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawartu fi khira falamma quditu jawari habitu fastabatu alwadi fanutitu fanazartu amami wa khalfi wa an yamini wa an shimali fa idza huwa jalisun ala kursi baina as-samai wal ard fa ataitu Khadijah fa qultu dathiruni wa subbu alayya ma'an baridan wa unzila alayya ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Abu Salamah berkata, aku telah bertanya Jabir bin Abdullah, manakah ayat di dalam Al-Quran yang awal diturunkan? Beliau menjawab, ya ayyuhal muddathir. Saya berkata, aku diberitahu ialah iqra bismi rabbikal ladzi. Abu Salamah kata, dia tanya Jabir, mana ayat yang mula-mula turun? Jabir kata, ya ayyuhal muddathir. Kata Abu Salamah kata, jawab, kok kita dengar ni iqra? Jabir jawaban. Maka beliau menjawab, tidak, saya memberitahi apa yang disabdakan oleh Rasulullah, iaitu sesungguhnya aku mengasingkan diri di Gua Hira. Setelah selesai masa pengasingan, aku turun dan menyusuri di tegal gua. Tiba-tiba aku diseru, maka aku memandang ke hadapan, ke belakang dan ke kanan dan ke kiri. Kemudian tiba-tiba aku melihat Jibril duduk di atas kursi sayap badannya daripada langit sampai ke bumi. Ini Nabi boleh tengok sayap besar. Sayap apa ni? Wajah Jibril dari bentuk asal. Tengok kaki apa kepala dia bilang ni. Betul?
Lalu aku pula menemui Khadijah dan aku berkata, selimutkanlah aku, siramkanlah air sejuk. Maka Allah menurunkan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Maksud dia, wahai orang yang berselimut, qum bangunlah, fa'anzir berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu hendaklah kamu besarkan dia. Baik, nampak? Jadi hadis ini seolah-olah ya ayyuhal muddathir ini ialah ayat yang pertama. Bagaimana? Sebenarnya ulama kata sini, hak tu ayat kedua dah Nabi cerita ni hal baik kalau apa. Jadi bila lepas itu dia gigul tu. Duduk tengok kali-sekali itu. Hak tadi Jibril mari peluk dia dalam gua. Hak ni Jibril jumpa luar gua ni. Dia tunggu di lembut kan. Para ulama menyangkal pendapat ini dengan hujah bahawa pernyataan Abu Salam hanya dijawab oleh Jabir menjelaskan tentang penurunan surah pertama secara sepenuhnya. Surah itu panjang. Pendapat ini disokong oleh Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumul Quran, di mana hadis tersebut menegaskan tentang mula-mula penurunan wahyu selepas terputusnya wahyu, iaitu selepas surah Al-Alaq. Maknanya itulah surah pertama setelah Nabi itu dilantik menjadi Allah melantik Nabi menjadi Rasul dah. Jadi bila seolah-olah macam Iqra tu macam surat pelantikan, lantik dia jadi Rasul, maka ayat pertama ia jadi selepas pelantikan itu ialah ya ayyuhal muddathir. Jadi kalau kira ayat kan Iqra jugalah. Itulah kesimpulannya, surah Al-Muddathir merupakan surah pertama yang diturunkan secara lengkap, dan yang pertama diturunkan selepas terputusnya wahyu. Lengkap bukan habis, bukan sampai habis surah itu. Sedangkan ayat pertama diturunkan ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Pendapat ketiga, ayat pertama diturunkan ialah surah Al-Fatihah. Betul. Pendapat ini ditolong oleh ulama kerana ia bersandar kepada hadis mursal. Ingat ada hadis mursal? Hadis tersampai ke sahabat, sampai sekat tadi. Pendapat keempat, pendapat ini mengatakan surah pertama diturunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Imam As-Suyuti berpendapat bahawa pendapat ini tidak bunyi hujah yang kukuh. Bismillahirrahmanirrahim sudah diketahui bahawa ia menunjukkan permulaan surah, bukan ayat yang pertama. Selain itu, pendapat ini bersandarkan hadis mursal juga. Tak boleh buat hujah hadis mursal kan? Berdasarkan pendapat yang berbeza tersebut, ulama membuat rumusan. Ulama mengambil kira wala-wala pendapat macam-macam, ada kuat tak kuat. Bila dia mengimani, dia cuba serasikan empat pendapat itu dengan seperti berikut. Nombor 1, dia kata surah Al-Alaq itu merupakan surah pertama diturunkan mengikut skop berikut. Nombor 1, beberapa ayat permulaan adalah pertama diturunkan, bukan surah sepenuhnya. Yang kedua, ia merupakan penurunan pertama berkaitan kenabian, macam pelantikan Nabi. Yang ketiga, ia diturunkan tanpa sesuatu sebab yang mendahulukan. Tidak ada sebab turun. Surah Al-Muddathir pula dikatakan surah pertama diturunkan mengikut skop berikut. Surah pertama diturunkan setelah putus wahyu. Yang kedua, surah pertama berkaitan kerasulan dan surahan menyebarkan dakwah Islam. Yang ketiga, penurunannya kerana sesuatu sebab yang mendahulunya. Surah Al-Fatihah merupakan surah pertama yang diturunkan dalam bentuk yang lengkap. Dan Bismillah pula ialah ayat pertama dan pertama diturunkan sebelum sesuatu surah diturunkan. Gitu, jadi maknanya kita boleh ambil kira belakang. Ayat terakhir diturunkan, biar sekat boleh. Kau nak lagi? Kita boleh masa tadi baru boleh. Panjang cerita.